Islam tahun 3, bidang adab, yang bertajuk Cintakan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, objektif pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca dalil nakli dan memahami maksud dengan betul, menyatakan pembahagian sunnah dan contoh amalan yang boleh dilakukan dalam kehidupan seharian, dan menyatakan kepentingan amalan sunnah dalam kehidupan. Mari kita sama-sama melihat apakah isi kandungan dalam tajuk ini. Okey, pengertian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bermaksud sesuatu yang bersumberkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Okey, seterusnya, contoh sunnah adalah, amalan-amalan sunnah adalah seperti menjadi anak soleh, menghormati orang tua, membaca Al-Quran, bercakap perkara yang baik, menuntut ilmu, mengasihi ibu bapa, berbakti kepada ibu bapa, menjaga kebersihan, menutup aurat, menghubungkan silaturahim dan menggunakan tangan kanan. Ada banyak lagi perkara lain yang menjadi sunnah, antaranya yang disebutkan tadi. Okey, seterusnya kita bacakan dalil nakli dari surah Al-Hashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang bermaksud, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Okey, seterusnya sunnah perkataan. Kita lihat sunnah perkataan. Okey, semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Okey, apa saja yang keluar daripada mulut baginda itu adalah sunnah perkataan. Okey, ada satu contoh kelebihan membaca Al-Quran daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan beramal dengan hukum hakamnya. Ini adalah perkataan daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadinya melalui hadis ini, Nabi sendiri mengatakan bahawa hendaklah kita membaca Al-Quran. Okay, kerana apa? Kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada siapa yang membaca Al-Quran. Okey, seterusnya, contoh lain bagi sunnah perkataan, iaitu jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Kita tengok satu hadis daripada Harisah bin Wahab. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku memberitahumu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak membelanjakannya untuk kebaikan. Ini pun satu sunnah perkataan kerana ia keluar daripada mulut baginda sendiri. Okey. Seterusnya, sunnah perbuatan. Kita lihat sunnah perbuatan. Segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Okey, maknanya sunnah perbuatan ni apa saja perbuatan yang Nabi buat yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Sahabat baginda ni bermaksud sahabat yang paling rapat yang berada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Okey, sunnah perbuatan ada banyak. Contohnya, Nabi suka menggunakan anggota kanan, okey, merendah diri dan juga selalu bersiwak, iaitu menggosok gigi. Ini adalah antara sunnah perbuatan yang boleh kita ikut. Okey. Seterusnya, kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting kita mengamalkan sunnah ini? Pertama sekali, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat Rasulullah di akhirat. Kemudian, terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai dan membentuk umat berperibadi mulia dan lebih istiqamah dalam beribadat. Bila kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu adalah sebagai tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang paling penting sekali, mendapat syafaat baginda semasa di akhirat kelak. Okey, sebagai rumusan,
Okey, sebagai rumusannya adalah orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan dirinya berakhlak mulia. Kenapa berakhlak mulia? Kerana semua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semua perkara yang baik-baik. Okey. Tak ada satu pun perkara yang tak baik. Kalau kita lihat pada sunnah perbuatan dan sunnah perkataan, semuanya perkara-perkara yang membentuk peribadi yang baik. Baiklah, itu saja perkongsian untuk tajuk kali ini. Kita berjumpa lagi di dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.